Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dihormati sekalian, terima kasih sekali lagi kerana dapat bersama-sama dengan IMR Network, iaitu bersama dengan IMR TV, TV online 24 jam yang disalurkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, mempunyai berbagai-bagai rancangan yang disajikan, dan di antara rancangan itu ialah perspektif politik yang kita sedang bincangkan sekarang ini. Para penonton yang hormati sekalian, pilihan raya umum ke-13 sudah tidak perlu diduga lagi tarikhnya. Saya ingat kita buang masa untuk membincangkan hari apa, minggu apa, bulan apa. Saudara-saudara, tarikh untuk pilihan raya umum ke-13 sudah ternampak, sudah tertunjuk, sudah tertulis di mana-mana ruang, di mana-mana pintu, kerana pilihan raya umum ke-13 akan berlaku hanya sekitar beberapa minggu saja daripada tarikh hari ini. Para penonton yang hormati sekalian, kita biasanya membuat spekulasi-spekulasi, membuat berbagai tekaan-tekaan dan membuat berbagai unjuran-unjuran bila pilihan raya akan diadakan. Tapi yang itu sudah tidak relevan lagi macam saya sebutkan di awal tadi, kerana pilihan raya betul-betul sudah berada di hadapan kita sekarang. Persoalan yang ingin dikupas sebentar ini ialah apa arti PRU umum kepada kita semua. Kepada tuan-tuan, kepada mereka yang sedang menonton siaran ini atau yang tidak menonton siaran ini, kepada golongan-golongan yang sudah dewasa seperti saya, golongan-golongan muda, golongan-golongan remaja dan sebagainya, dan khususnya kepada rakyat negara ini yang jumlahnya 27 juta orang itu. Apa artinya pilihan raya ini? Ada orang menganggap pilihan raya ini setiap tahun ada pilihan raya. Setiap 5 tahun ada pilihan raya, setiap 5 tahun ada pilihan raya. Akhirnya pilihan raya dianggap satu rutin setiap 5 tahun sekali akan berlaku bagi kita di Malaysia ini. Ada orang menganggap pilihan raya ini penting kerana pilihan nanti ini akan menyusun rancangan, rancangan besar, menyusun blueprint, menyusun rancangan apa yang nak dicapai oleh sebuah negara yang namanya Malaysia. Maka sebab itu kita ada yang dikatakan rancangan 2020, pembangunan 2020, dasar ekonomi 2020 untuk menjadikan Malaysia negara maju, Malaysia negara berpendapatan tinggi. Kalau itulah artinya, maknanya hanya 7 tahun saja lagi. Tahun 2013 menjelang 2020, kita ada 7 tahun saja lagi untuk melihat perancangan masa depan negara untuk menjadikan Malaysia negara berpendapatan tinggi, negara maju akan tercapai, dan tuan-tuan akan lihat nanti hasil buahnya. Bagi mereka yang menganggap pilihan raya ini adalah pilihan raya yang menentukan bentuk kerajaan yang akan mengurus mentadbir Malaysia ini, maka sudah tentulah pembuangan undi yang tuan-tuan akan lakukan bila tarikh pembuangan undi akan disebutkan nanti. Sudah tentu pembuangan undi itu mempunyai arti yang besar kepada tuan-tuan, mempunyai pengertian yang besar kepada puan-puan, pengertian besar kepada anak-anak kita, pengertian yang besar kepada cucu cicit kita, pengertian yang besar kepada masyarakat dan rakyat Malaysia menjelang dekad-dekad dan abad-abad yang akan datang. Maka sebab itu, asasnya mesti kuat, asasnya mesti padu, asasnya mesti ampuh. Siapa yang meletakkan asas itu? Tidak lain dan tidak bukan tuan-tuan dan puan-puan, salah seorang yang akan mengundi. Yang di atas sistem demokrasi, tuan-tuan ada satu undi, untuk menentukan arah tuju bagaimana negara ini akan dikenalikan selepas ini. Maka sebab itu tuan-tuan mempunyai kepentingan, tuan-tuan mempunyai contribution atau sumbangan yang padu, yang kuat, yang ampuh untuk menentukan ke mana negara ini akan dibawa oleh siapa juga yang diamanahkan untuk mentadbir selama 5 tahun negara ini. Bagi yang ketiga, iaitu golongan remaja misalnya, ingin melihat bagaimana kehidupan keremajaan itu akan dapat diuruskan oleh siapa juga yang akan mentadbir Malaysia ini. Sudah tentulah agaknya para remaja, sama ada mereka yang di bangku sekolah, sama ada mereka yang di bangku pengajian tinggi, sama ada mereka yang di luar daripada sistem pengajaran dan pengajian, sudah tentulah akan melihat, akan mendapatkan gambaran-gambaran bagaimana caranya, apa
yang akan dilakukan oleh kerajaan yang bakal memerintah nanti, sumbangan kerajaan tersebut kepada pembinaan masyarakat, masyarakat yang terbilang, masyarakat yang terpelajar, dan anak-anak kita, para remaja adalah sebahagian daripada anggota masyarakat yang mengisi golongan terpelajar tersebut. Bagi masyarakat umum sebagai petani, nelayan, buruh-buruh dan sebagainya, sudah tentu juga PRU ke-13 ini mempunyai satu signifikan, satu kesan yang sangat besar, sama ada siapa pun yang akan memerintah. Sama ada Pakatan Rakyat yang akan memerintah atau masih mengekalkan UMNO BN akan memerintah. Sudah tentulah tuan-tuan dan puan-puan yang merupakan sebahagian besar daripada rakyat negara ini yang termasuk dalam rakyat kumpulan Marhain misalnya mengharapkan sesuatu daripada orang yang akan bertanggungjawab mentadbir dan mengurus negara ini. Sudah tentulah tuan-tuan mengharapkan kehidupannya lebih baik. Sudah tentu tuan-tuan mengharapkan ialah penyediaan kesihatan, penyediaan pelajaran, penyediaan ruang-ruang untuk memajukan ekonomi, penyediaan ruang-ruang untuk memajukan jiran tetangga sahabat andai, penyediaan ruang-ruang untuk memperbaiki taraf kehidupan kekeluargaan, kejiranan dan sebagainya sangat penting bagi tuan-tuan dan puan-puan. Maka sebab itu bagaimana caranya bantuan-bantuan dapat disalurkan kepada mereka yang tinggal di bandar-bandar misalnya, perkhidmatan bandar. Macam mana perkhidmatan bandar? Sistem transportnya bagaimana? Sistem aliran ringannya macam mana? Sistem public transportnya macam mana? Dan macam mana harga tambang dan sebagainya? Tambang LRT bagaimana? Tambang bas bagaimana? Tambang teksi bagaimana? Seluruhnya akan menjadi, saya rasa, topik perbincangan yang tuan-tuan akan terus membincangkan dengan ahli keluarga, dengan anggota masyarakat, dengan jiran tetangga untuk melihat PRU ke-13 yang akan datang ini merubah setidak-tidaknya apa juga tuan-tuan inginkan sebagai rakyat yang mempunyai hak untuk menentukan kerajaan yang akan mengurus mentadbir selama 5 tahun yang akan datang ni. Para penonton yang dirahmati sekalian, maka sebab itu PRU ke-13 ini, macam yang pernah disebutkan dalam ruangan ini, adalah merupakan ibu segala pilihan raya. Apa arti ibu segala pilihan raya? Dalam ruangan pilihan raya yang lepas ada 12 kali pilihan raya. 5 tahun sekali, 5 tahun sekali, 5 tahun sekali, kita sudah masuk pilihan raya umum yang ke-13. 12 pilihan raya sudah berlaku. Kalau misalnya satu pilihan raya 5 tahun, 5 kali 12, 60. Hampir 60 tahun kita sudah berpilihan raya. Sudah tentulah tuan-tuan dan puan-puan mempunyai pengalaman yang luas. Isteri mempunyai pengalaman yang luas. Suami mempunyai pengalaman yang luas. Anak muda yang satu masa dulu muda sekarang sudah menjadi dewasa mempunyai pengetahuan yang luas. Pengalaman yang luas. Orang yang dewasa sekarang ini sudah menjadi warga emas. Sudah tentu mempunyai rangkaian ilmu, pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam menempuh, dalam tuan-tuan menangani pilihan raya atau menghadapi pilihan raya tersebut. Maka sebab itu bila disebutkan sebagai PRU ke-13 ibu segala pilihan raya, artinya inilah pilihan raya yang sebenarnya akan mengubah lanskap masyarakat di Malaysia. Inilah satu pilihan raya yang dikatakan insya-Allah pilihan raya ini menjadi kekuatan-kekuatan yang terakhir, memberikan kekuatan yang terakhir kepada konteks nation building, bernegara di Malaysia ini, sebab wawasan 2020 hanya tinggal 7 tahun saja lagi. Wawasan yang dikatakan akan tercapai jika sekiranya pembangunan ekonomi, economic growth akan berkembang, katakan sebagai 5% atau 5.5%. Kalau ini dapat dikekalkan sampai 2020, maka matlamat 2020 itu akan tercapai. Maka dengan tercapainya matlamat tersebut, sudah tentulah kehidupan ekonomi yang lebih baik, kehidupan bisnes yang lebih baik. Malaysia akan tersenarai terletak dalam negara-negara maju sebanding dengan negara di Amerika, negara di Eropah dan sebagainya. Sudah tentulah bila negara maju sedemikian rupa, rakyatnya maju, pemikirannya maju, pelaksanaannya maju, hati budinya maju, kemajuan fikir-fikrahnya maju, impiannya maju, dan tindakan kita sebagai rakyat negara maju, negeri maju harus sesuai dengan tuntutan sebagai sebuah negeri maju. Yang berikutnya tidak lain dan tidak bukan untuk mencapai kemajuan ini, tidak lain dan tidak bukan seluruh rakyat
khasnya masyarakat Islam, khasnya masyarakat Melayu di bumi Malaysia ini, mari kita tonjolkan kekuatan akliyah yang kita ada, kekuatan badaniyah yang kita ada, kekuatan ruhiyah yang kita ada bagi masyarakat Islam, bagi masyarakat Melayu, untuk kita mengungguli dan untuk kita duduk di persada di tempat yang sebenarnya di mana orang Islam, orang Melayu harus ditempatkan di bumi Malaysia ini. Maka PRU yang ke-13 ini yang disebut sebagai ibu segala pilihan raya, jadikanlah ibu ini ibu untuk Islam. Jadikanlah ibu ini ibu untuk akhlak. Jadikanlah ibu ini ibu untuk pelaksanaan sistem syariah. Jadikanlah ibu ini ialah ibu untuk mengharmonikan, untuk mendamaikan akidah, dengan kita memberikan persediaan yang secukup-cukupnya untuk kita mendepani apa juga rintangan, apa juga halangan yang akan mencacatkan, yang akan mengorbankan akidah umat Islam di Malaysia ini. Maka sebab itu akhirnya pilihan raya umum yang ke-13 ini, saya merasakan paparan-paparan di dada akhbar, paparan-paparan di TV, paparan-paparan di radio, paparan-paparan di mana juga orang akan mempersoalkan, memperkatakan. Di warung-warung orang akan bercerita, di masjid dan di surau orang akan bercerita, dalam pertemuan-pertemuan orang kahwin, majlis perkahwinan orang akan bercerita. Di mana juga kita berjumpa, kita akan bercerita. Mauduk yang umum yang sekarang ini ialah mauduk PRU yang ke-13. Maka kita tak nak hanya bercerita saja, kita nak natijah lebih baik daripada bercerita. Kita tak nak bercerita saja, kita nak langkah kita, kaki kita, tangan kita, pemikiran kita akan berada di hadapan untuk menentukan bahawa kita akan memegang pengayuhnya. Perahu sudah berada di air, kitalah yang akan mengayuhnya. Speed, kelajuan bagaimana dikendaki, serah kepada tuan-tuan sebagai juru kayuhnya. Kemana nak dipergi, bila apa yang nak dituju, tuan-tuanlah sebagai juru pengayuhnya. Kemana pulau yang nak dipergi, kemana pulau yang nak dituju. Sudah tentulah pulau yang bahagia, pulau aman yang sentosa, yang akan kita dapat garap bersama-sama apabila impian tuan-tuan dan puan terlaksana dalam pilihan raya umum ke-13 yang disebut sebagai pilihan raya umum ibu segala pilihan raya bagi Malaysia ini. Cukup setakat itu tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan cetusan daripada saya di hari yang mulia ini, mudah-mudahan akan memberikan sedikit renungan, sedikit kebaikan kepada tuan-tuan menjelang datangnya hari-hari dan saat-saat untuk tuan-tuan pergi ke tempat membuang undi, mengambil borang-borang undi, kertas-kertas undi dan mencatatkan undi-undi tersebut dan pastikan tuan-tuan telah menunaikan satu amanah. Amanah di sisi Allah Subhanahu wa taala, amanah di sisi manusia, amanah di sisi umat, amanah di sisi bangsa kita, tidak lain dan tidak bukan bangsa Malaysia, bangsa Melayu. Amanah dari segi agama iaitu Islam. Mari kita sama-sama mertabatkan melalui PRU ke-13 ini. Cukup setakat itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.